Bos, 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 sini kau dulu sekejap, dia cakap. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Oh guys, kisah seram kali ini dikongsikan oleh saudari Elidia Teng melalui email kepada saya. Jadi saya sudah baca emailnya dan saya rasa saya ingin kongsikan kisah ni sebab kisah ni agak seram bagi saya, okey? Dan kisah ni berkisarkan ketika tahun 1998. So tahun 1998 memang agak lama sudah. Okey, dan diceritakannya semasa ni Sabah, jalan raya di Sabah masih belum, kata orang, baiklah. Ya, masih gravel, belum ada aspal lagi. Jadi selepas SPM, si Elidia ni dan rakan-rakannya, mereka telah ditawarkan kerja di sebuah syarikat perhutanan di negeri Sabah. Dan syarikat tersebut terletak di Sipitang, Sabah. Jadi untuk ke Sipitang dari Keningau lah, mereka asal Keningau. Untuk ke Sipitang memang masa tu jalan sangat teruk, ya, masih gravel. Jadi mereka bekerja dari Isnin hingga Jumaat. Dan biasanya selepas hari Jumaat, petang tu mereka akan ke kota Kinabalu untuk menghiburkan hati, reward diri, me time kata orang, okey? Jadi mereka akan naik Land Cruiser ataupun foil drive lah, ya, untuk jalan ke kota Kinabalu dan mengambil masa lebih kurang 3 jam hingga 4 jam gitu. Memang jalan, ya, tidak bagus lagi. Jadi mereka akan bercuti lah, ya, Sabtu Ahad, dan Ahad mereka akan pulang semula ke Sipitang sebab hari Senin sudah kerja. Jadi mereka menumpang salah satu seorang rakan mereka juga, lelaki yang bekerja sebagai pemandu lah, ya, di Jabatan Perhutanan tu. So hari Ahad tu mereka tunggulah rakan mereka ni. Patutnya mereka jalan pada waktu petang, tapi entah kenapa kawannya hari tu lewat sedikit. Mungkin ada urusan keluarga lah. Jadi lebih kurang jam 9 malam baru rakannya tu datang. Jadi si Elidia ni risau jugalah sebab kalau jalan malam ni agak berbahaya. Sebab jalan belum ada lagi, kanan dan kiri belum ada orang lampu jalan raya kan, masih gelap, dan kawasan Sipitang tu pun masih hutan belantara, okey? Tapi mau tidak mau tiada sudah kenderaan untuk ditumpang, ikut sajalah. Jadi rakan mereka laki ni pun datanglah. So mereka pun naiklah, ya, kereta tu, full drive tu, dan teruskan perjalanan. Memang agak jauh lah, ya, jalan gravel lagi dan kanan kiri hutan. Jadi sampai mereka ke Beaufort, kemudian Beaufort dari, kalau ikutkan email tu, Western Beaufort menuju ke Sipitang. Jadi sampai di satu jalan di Sipitang tu, menuju ke Sipitang, tiba-tiba kenderaan mereka menjadi berat. Jadi berat, macam susah mau berjalan, macam yang berat lah, slow, ya. Dan sampai satu masa tidak boleh gerak, kira macam yang menyangkut, okey? Jadi si Elidia ni dia macam tidur lah, duduk kan, tertidur perjalanan jauh. Jadi dia macam terbangun lah. Bila dia terbangun, dia tengok kawannya tu macam yang cuba putar steering, tapi tidak dapat bergerak. Jadi si Elidia ni tanya, "Bos, kenapa bos?" Dia cakap kan, "Kenapa tak boleh bergerak? Sangkut di lubang kah kereta?" Tapi rakan ni, "Enggak juga belenya, enggak tahu juga belenya." Tengok belenya, enggak juga belenya. Kali berbukit kali. Dong tengok jalan tu enggak juga berbukit, ya. Dan masa tu jalan Sipitang, masa tu hutannya tidak ada perkampungan, masih kanan kiri hutan. Jadi si Elidia ni pun tanyalah, "Mungkin ada kali belenya ada menyangkut di tayar?" Belenya enggak tahu juga. "Mungkinlah," ya, bilang kawannya tu. Jadi dia tengok juga hari tu enggak juga hujan. Biasanya kalau hujan barulah jalan jadi licin, tapi masa tu tidak hujan, ya. Jadi si Elidia ni sudah macam rasa risau, resah. Dia cakap, macam lain macam, dia cakap kan, takut sebenarnya kan ada benda lain lah. Benda lain, takut juga perompak, dia cakap kan. Takut juga ada makhluk lain lah kan, yang misteri. Tapi dia masih pikir positif.
Jadi rakannya ni pun turun. Cuba cek tayar tiada apa-apa juga. Cek di atas kereta tiada apa-apa juga kan. Jadi dia cuba sekali lagi. Tapi sama juga, tidak boleh bergerak, macam sukar untuk bergerak. Ya. Jadi risaulah rakannya ni kan. Jadi si Lydia ni cuba tengok di cermin keretanya, dan bila cermin kereta tu kan yang tepi tu, bila dia tengok macam ada benda yang menumpang ya di kereta mereka. Tapi benda tu dia nampak macam gelap lah, macam hitam ya, menumpang di atas kereta mereka. Jadi kemungkinan lah si Lydia masa tu ternampak lah ya, ternampak. Jadi kembang dulu rumahnya. Kemudian dia panggil rakannya tu. Bos, sini kau dulu sekejap, dia cakap. Kenapa dia cakap? Bis aku rasa, dia cakap kan, yang menjadikan kereta berat ni ada benda yang menumpang, dia cakap. Ada benda menumpang? Ya, dia cakap. Ada kau bawa anu kah belenya? Macam bahan mentah, dia cakap, yang berdarah macam daging kah, ikan kah? Dia cakap, si lelaki kawannya tu ya. Ada bini ku kirim tadi belenya, daging, dia cakap. Mana belenya? Kau atur lah belenya. Aku rasa benda tu, dia cakap, benda tu dia tak boleh tercium bau darah. Jadi rakannya dia pun pergi ke bonet kereta. Dia buka plastik tu, memang ya ada kiriman daripada bini kawannya tu lah. Jadi dia ambil sikit daging tu, dia buang di semak. Nah, cakap kawannya tu, cakap lah, ambil mula, jangan kau kacau kami ni mau jalan, dia cakap. Jadi dia buang lah. Lepas tu kawannya pun naik. Bila on kereta, brum, boleh jalan. Lega. Yang kawan-kawannya ni yang di dalam kereta ni masih tertidur, tidak sedar. Jadi mereka pun teruskan perjalanan, tapi mereka sudah tidak bercakap tentang benda tu. Mereka diam. Dan kawan-kawannya yang baru terbangun, apa hal berlaku? Tidak apa-apa. Sampailah di Pekan Sipitang. Barulah mereka berbual. Dia cakap, betul. Dia cakap, si bos tu lah, kawan itu cakap, yang betul ni, ada benda yang menumpang kita ni, dia cakap kan. Itulah belenya, lain kali kalau boleh jangan bawa barang yang macam darah lah, daging ya, yang ada darah, sebab benda tu memang mungkin akan menumpang. Sebab itulah kereta kita sukar untuk berjalan. Jadi syukurlah mereka selamat ya, sampai ke destinasi, dan benda tu menjadi pengajaran kepada mereka agar tidak bawa benda-benda yang ya mentah berdarah. Kalau ya pun kena baca doa lah. Mudah-mudahan setiap perjalanan dilindungi oleh Tuhan. So guys, setakat itu saja kisah seram kita kali ini. So kita akan jumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.